Okay, Vincent, kita dah dengar masalah LCD, dah dengar masalah Natasha. Tapi sekarang, macam mana you rasa bila Natasha kata dia nak focus on studies, tapi dia nak bagi dia punya business dekat dia punya anak buah. You rasa macam mana? Sebab you pun student kan? Saya rasa itu kena fikir baik-baik sebab bisnes ni kalau teruskan dia mungkin boleh jamin masa depan, kehidupan pada masa depan. Tapi kalau sekarang bagi bisnes kepada orang lain, lepas siap study counselling, kalau tak dapat kerja macam mana? Kalau kerja masa tu dia pendapatan tu dia tak banyak macam mana. Jadi sekarang kalau teruskan bisnes tu, saya rasa lebih baik jadi saya kurang sokong dengan Okay, faham. keputusan ni. Apa yang Vincent nak cakap tu, I faham. Okay, Natasha boleh faham tak apa dia punya pendapat Vincent tu? Faham. Maksudnya dia macam berpihak dengan parents saya juga. Parents saya pun macam tu jugalah. Tapi kalau saya cakap saya minat ke arah counselling. Cuma saya dah ambil degree in business sebab bapak saya suruh saya buat business. Tapi sekarang saya macam nak fokus on my minat. Tapi Natasha, kalau sekarang you kata business you still on, you belajar, tapi you nanti lepas graduate dan only you nak bagi fully punya business dekat orang lain ke atau Itu saya tak fikir lagi. Saya nak bagi dekat dia ke ataupun saya nak stop ke. Saya tak tahu lagi lah macam mana business tu. so sebelum dapat kerja sebagai counsellor, you still going with your business kan? Business kan, bukan sekarang nak Bukan stop sekarang lah. Sebab itu cara saya dapat duit untuk saya bayar saya punya belajar ni. Sebab pasal time mak bapak saya mesti mak bapak saya tak bagi kan. Sebab dia tak setuju saya masuk ni. So I rasa macam masalah Natasha bukan agak besar kan. Macam Natasha kalau boleh cakap dengan parents you, maybe dia boleh faham. I rasa macam tu sebab you kata you tak nak drop you punya business pun. You, nanti lepas dah dapat kerja counselor dan only you nak bagi you punya business dekat you punya anak buah ke atau orang lain macam tu. So far you punya semua okey je. I rasa you kena banyak communicate dengan you punya family. You kena sit dengan you punya family. You kena cakap dengan you punya family members. You kena fahamkan mereka. Macam bagi tahu sebab apa you nak buat master in counselling. You kena bagi tahu benefits dia kalau you dah jadi counselor kan. Apa you punya tugas nanti, you bantu orang kan. You kena banyak communicate dengan you punya family lah. Maybe mungkin sekarang mereka tak faham. Nanti satu hari nanti sudah jadi counselor, mungkin mereka pun faham kan. So you kena banyak communicate lah dari sekarang. Lepas keluar dari session ini, you start pergi bagi tahu dekat mak you dengan papa you advantage of become a counselor. Tapi you bagi tahu juga you sekarang nak sambung you punya business kan. You kena bagi tahu itu juga. Okay? Ada yang macam nak bagi pendapat dekat Natasha ke? Saya rasa Atau cadangan ke? saya dapat memahami perspektif parents dia. Saya rasa dia adalah satu pertimbangan yang Natasha boleh fikirkanlah. Mungkin apa yang mak atau ayah Natasha nak tengok adalah macam mana you boleh ada dapat job security dari segi itu dan jaminan masa depan semua tu. Mungkin parents kita nak, sebab dia bimbang kita menghadapi masalah kan lepas kita buat keputusan. So maybe kita boleh carikan some things to prove it to them yang kita boleh handle benda ni dan benda ni akan mendapat keuntungan, ataupun macam mana kita nak kita ada tak backup plan kalau benda ni flop ke macam mana. So mungkin mereka cuma nak dengar benda tu dari Natasha, and then mungkin
mungkin mereka akan lebih mereka mampu memberikan sokongan yang lebih kepada Natasha. Macam ICT menekankan dua perkara yang penting kan. Macam mungkin dia risau nanti you tak dapat kerja ke, macam tu mungkin mereka risau. So that's why mereka rasa macam bila you rasa pergi macam dulu bisnes, tiba-tiba you dah masuk ke jalan lain, mereka rasa macam risau lah. Mungkin Natasha in future macam mana dia nanti kan. So you macam mana lepas LCD bagi tahu dia punya pendapat dia, you rasa macam mana sekarang? Saya rasa mungkin kot dia orang risau kan, pasal macam change career kan. Mungkin saya akan cuba cakap macam yang Siri cakap tadi, cuba cakap macam yang kaunselor pun tadi dia cakap, cuba cakap balik dengan ibu bapa, dengan parents, apa yang saya perlu buat kalau tak dapat kerja nanti, apa plan saya ke. Mungkin saya continue dengan bisnes ke sampai saya dapat kerja kaunselor ke. Mungkin saya akan bincang balik lah dengan dia orang, saya akan banyak communicate dengan dia orang. So, I rasa sekarang you sudah okey kan? Sudah faham kan? Okay. Sekarang saya pergi kepada LCD lagi. Tadi saya bagi masa untuk LCD fikir macam mana you nak macam uruskan nanti you punya masalah kewangan dengan, sebab tadi Vincent pun ada bagi cadangan. Ada satu offer yang gaji pun tinggi. So nanti macam mana LCD nak, ada apa-apa cadangan lain ke atau you boleh terima cadangan yang Vincent bagi tadi tu? Saya rasa boleh pergi tanya pasal pekerjaan tersebut, tetapi dia tak dapat. Dia mungkin akan memerlukan saya untuk membuat adjustment kepada my schedule sekarang. Dan kalau adjustment tu adalah for the best, for the better, then saya okey lah. Tapi kalau dia lebih menyusahkan daripada my schedule sekarang, saya rasa it will take up a lot of time, it will take up a lot of money as well. Dan saya masih tak pasti sama ada itu adalah cara yang terbaik untuk selesaikan my masalah. Tetapi saya willing untuk dengar, untuk tanya lagi dan tengok macam mana dia nak membantu. Macam LCD kata banyak benda macam menyusahkan you kan, kerja, kelas, master kan, dan you punya tuition. Yang mana satu yang menyusahkan you sangat, macam memang berat, yang daripada 3 tugas ni yang mana satu macam rasa memang berat? Saya rasa untuk my parents punya my mother punya condition tu memang tak boleh, saya tak ada kuasa untuk memilih benda tu ataupun berubah benda tu. Untuk gaji, untuk kerja saya rasa masih boleh carikan kerja yang baru ataupun yang lebih sesuai untuk menampung keadaan kos perubatan dan kos sara hidup ni. Kalau saya terpaksa memilih satu yang saya boleh yang saya rasa kalau saya lepas tangan, saya akan dapat rasa kelegaan yang paling cepat mungkin adalah study saya lah. Master lah. Saya dropkan master tu. Dan mungkin saya takkan rasa tertekan sebab saya kena buat assignment. Saya tak perlu rasa tertekan sebab saya kena bayar yuran SAM dan juga perlu pergi minta daripada relatif semua tu. Dia akan jadi satu it will elevate the burden immediately lah. I can feel it will be a financial burden lifted, but just that I also think about I dah masukkan banyak effort untuk maintain saya punya result dan cuba buat, walaupun taklah first class ke apa benda, tapi at least dia pass lah. Dan I pun rasa macam it will be a waste, it's gonna be pitiful if I give up in the
kita. Tapi if I have to make a choice, I rasa this study akan go. Saya akan drop my studies first. So memang rasa studies tu yang bagi bebankan you sekarang? Atau you rasa sebab studies you tak boleh bagi macam masa dekat Melayu tu susah nak agih macam tu? Mana satu macam dah ada confused dekat you sekarang? Sebab studies ke sebab you nak jaga Melayu ambil masa yang lama macam tu? I still think they are related lah. But if I can drop my studies now, then I will definitely have more time to attend to my mom punya medical punya treatment, and then appointment, all of that. Okay. Bagi saya, I dapat lihat macam dari awal session tadi tu, macam you tak tahu kan mana satu yang nak drop dulu kan. Tapi masa ini I nampak you boleh tahu mana satu yang perlu drop untuk nak you punya handle you punya stress sekarang kan. I rasa you sekarang kata nak drop studies dulu lah. Tapi yang tu pendapat you punya, you bagi solution untuk diri you sendiri kan. So kalau apa-apa pun nanti LCD yang akan buat. Okay, kalau you rasa kalau you nak drop study sekarang means nanti you ada banyak masa untuk bagi dekat Melayu means okay lah, you just proceed saja, tak ada masalah. Tapi still you ada masa untuk fikir balik, you still ada masa. So kalau you nak drop ke tak nak drop ke, itu depends on you. Okay, kalau you rasa memang beban, tak boleh, saya tak boleh kelas tuition dengan you punya kerja tak boleh means just drop either one lah daripada tiga tu, just drop anything lah. Tapi you kena consider Vincent juga, sebab Vincent sudah bagi tahu satu dia bantu you kan, sebab dia bagi tahu satu company ada bagi gaji dia tinggi, lagipun dia punya kerja pun ada related to your studies. So you better nanti boleh bincang dengan Vincent pun boleh juga. Okay, ada apa-apa lagi nak bincang ke, nak ada masalah lagi ke Vincent? You ada tak? Saya nak menjelaskan apa pendirian saya terhadap isu Natasha. Sebab walaupun saya boleh faham apa yang ibu bapa Natasha fikir, saya boleh faham kerisauan mereka, tapi saya sokong juga kalau Natasha nak teruskan apa yang dia minat. Okay, so saya rasa you will disappoint your parents now or later. I think sooner or later. So but the longer, makin lama terpendam dalam hati, makin susah hati you akan jadi. Jadi saya rasa lebih baik buat keputusan itu secepat mungkin. Okay, kalau you nak teruskan bisnes, teruskan. Kalau tak nak, berhenti terus. Itu adalah Berhenti bisnes. apa tu? Ya, berhentikan bisnes. So settlekan secepat mungkin dan go on with your life. So, Natasha macam mana rasa bila Vincent beritahu pendapat dia macam ni? I sebenarnya appreciate lah boleh cakap, sebab selalunya saya, kalau macam parents saya semua tak sokong saya belajar kan. Tapi Vincent cakap boleh je, macam why not go on with my minat kan. Tapi dia cakap pasal berhenti bisnes juga. So macam kat situ I rasa macam mana I nak dapat duit untuk belajar kan. Sebab kalau tanya parents mesti dia tak baginya. So Natasha sekarang tengah fikir kan? Okay. Apa? Sekarang Natasha dengan LCT maybe ada, you all sudah ada satu idea kan, nanti nak lepas keluar dari session ini nak buat apa nanti. So Vincent, you ada lagi tak apa-apa nak beritahu dekat kami? You still, you punya masalah belum settle lagi ke macam mana? Atau apa yang you dah dengar dekat sini tu boleh bantu tak you punya perasaan ke, atau dari segi you punya masalah ke? Okay, so untuk masalah saya
yang tadi seperti yang tadi saya kata, saya memang terlarat lagi sebab kerja dan apa tu belajar. So bukan saya tak ada masa ke, okeylah masa saya memang kurang sangat. Lepas tu saya tak hadapi masalah kewangan macam LCD, tapi saya punya masalah lebih kepada masalah kesihatan, masalah fizikal. You sendiri ada masalah kesihatan? Ya, sebab stamina saya tak macam orang lain. Okay. Stamina saya kurang baik berbanding dengan orang lain. Jadi saya mudah rasa letih. Okay. Orang lain mungkin orang boleh kerja 10 jam sehari, 12 jam sehari. Tapi saya boleh kerja 8 jam saja. So, bila saya dah kerja 8 jam sehari, balik saya kena buat assignment lagi, kena study lagi. Tapi setiap hari bila sampai kat rumah, saya buat assignment. Memang dah banyak kali saya buat assignment, saya tertidur. Saya tertidur, lepas tu saya bangun 2 jam lepas tidur. Saya bangun, saya panik. Okay. So saya mulakan saya buat sebentar lagi, saya continue. Lepas tu saya tertidur lagi. Lepas tu jam bangun lagi, repeat. Jadi saya memang tak dapat rehat yang cukup. Lepas tu benda ni keep on repeating sampai saya jatuh sakit. Dan selepas saya jatuh sakit, saya tak boleh buat apa-apa juga sebab saya kena kerja juga. Kalau saya tak kerja, saya tak ada duit nak bayar yuran. So tadi Vincent kata you ada stamina untuk kerja 8 jam sehari. So sekarang you kerja berapa jam sehari di company you? Saya kerja lebih at least 9 jam sehari, kadang-kadang 10 jam. Okay. So tugas Vincent di you punya company macam mana? Tugasan you di position you? Tugasan banyaklah, macam ajar kanak-kanak buat homework tu yang paling susah. Lepas tu macam ajar tuition lah, macam CD. Kena jaga perangai diorang lagi. Tu memang letih sangat, penat sangat. Lepas tu kena prepare benda yang kena ajar, kena tengok homework diorang, kena tengok pemahaman diorang. Lepas tu kena fikir ada apa solusi untuk setiap orang pelajar. Tu kena ambil masa yang panjang. Lepas tu balik rumah saya kena buat assignment lagi. So you rasa sekarang tertekan? Penat. Penat. Tertekan sebab penat. Tertekan sebab saya rasa badan saya memang tak larat lagi. Larat. So kalau I tanya dekat Vincent, yang mana satu sekarang bagi penatkan ni? Kerja ke atau master? Secara jujur ya, kalau saya kerja je tak ada masalah. Sama juga kalau saya study saja tak ada masalah. Yang masalahnya kedua-dua sekali. Tapi saya tak rasa nak lepaskan dua-dua ni. Okay. Itu bukan yang saya mahu. Saya mahu grad, counselling. Lepas tu saya nak juga teruskan kerja saja. Tapi itulah. So Vincent dah bagi tahu ke management you selepas you dah sambung master, sekarang I dah belajar, sekarang saya boleh belajar, saya boleh kerja 8 jam sehari. Tak bagi tahu ke macam management tu? Saya tak beritahu sebab saya rasa kalau beritahu pun takkan ubah apa-apa. Sebab saya rasa apa yang diorang cakap mungkin cuma words of encouragement. Kalau tak pun diorang boleh cakap, okay, kalau you tak boleh tahan, you letak jawatan, cari kerja lain yang lebih senang lah. Macam you rasa pergi tanya pun tak ada apa-apa solution lah nanti macam Ya, you rasa? ya betul. Okay. Ada tak sesiapa nak bantu ke atau nak bagi pendapat dekat Vincent? Sebab dia rasa macam tak tahu macam mana nak
handle dia punya situation dekat office dia? Saya tak tahu cadangan, tapi saya boleh memahami perasaan staff tu lah. Sebab dua ni lebih kurang ada masalah yang sama kan? So Vincent, I rasa you kan you memang ada stamina, bukan tak ada stamina. Sebab you kata you boleh handle dua-dua masa yang sama kan? Even though you tak boleh buat kerja tu, you still boleh buat. I rasa you kena rehatkan diri you dulu. You kena take your time first. You kena pergi cari orang yang you boleh communicate. Okay, lepas ni, sebelum ni you ada tak kalau you stress ke, ada masalah dalam diri ke, you pergi cari siapa? Tak ada. Tak ada. Maybe that's why lah you rasa macam berat. Tak ada orang nak cakap. So maybe you selalu, maybe someone ada support you, you rasa macam lega sikit. Sebab you boleh bincangkan, maybe orang tu boleh bagi dia punya pendapat, so maybe adalah. So bagi saya, I bagi cadangan macam tu. So you pergi cari orang ke, atau you boleh bincang dengan family you sendiri ke, you kena banyak communicate dengan family you lah, atau friends ke, atau orang yang boleh trust dalam kalangan you lah. So then you pergi cari you punya bos, you bagi tahu bos you, sekarang saya punya rutin harian bukan sama macam dulu. Dulu saya tak belajar pun, sekarang I dah start belajar. I bukan tak nak kerja, tapi I boleh kerja juga. Tapi please consider sikit lah macam tu. Maybe you pergi cakap dengan, terus dekat you punya bos, boleh dapat ada solution. Okay, so I just bagi cadangan sahaja, yang keputusan tu based on you lah, Vincent. So you yang kena buat apa tu macam mana, you yang kena tahu macam mana nak nanti uruskan diri you. So ada tak apa-apa nak tambah lagi ke, atau nak bagi pendapat ke, atau kita boleh tamatkan kita punya session pada hari ni? Tamat lah. Kita tamat. So you all okay kan? You all boleh dah ada idea dah ada kan? Ya. Okay, dah ada means. Okay, thank you. Thank you so much tiga-tiga orang klien saya hari ini. Sebab you all memang bekerjasama dengan saya dan bagi pendapat banyak antara kamu ni kan. So I rasa gembira. So kita boleh tamatkan session kita hari ini dan kita akan jumpa pada session yang seterusnya. Okay? Terima kasih. Okay. Selamat petang semua. Okay, apa khabar semua hari ini? Okay tak semua? Don't feel so good. So far so good. So far so good. Okay. Saya Pravina. Saya adalah kaunselor untuk pada hari ini. Saya akan buat session untuk anda semua. Okay. First of all, kita nak start dengan introduction first lah. Okay, sebelum tu, kondisi dalam bilik ni okey tak? Macam ada yang rasa macam sejuk ke, nak kurangkan aircon ke, macam mana? Okey. Saya rasa okey je. Okey. Okay, means kita boleh start dengan kita punya introduction session first. Okay, saya nak start dengan sini dulu. Saya Tasha. So saya tinggal dekat Kajang. Tu je. Study background ke apa-apa? Saya sekarang tengah ambil master counselling. Saya pun dah ada kerja. Sekarang Tapi kerja lah. Sekarang bekerja. Dah kerja and my study pun tak related. Tapi saya rasa saya nak belajar counselling sebab saya nak bantu orang. Okay. Nak bantu orang. Okay. Next. Okay, saya Vincent. Sekarang saya bekerja sebagai tutor dan belajar master counselling. Okay, so saya belajar counselor sebab saya nak bantu orang juga, sama seperti Natasha. Okay, kenapa Vincent nampak macam letih hari ni?
ada macam penat ke? Kenapa? Sebenarnya saya memang penat setiap hari sebab tak larat nak fokus kepada dua-dua kerja dengan study. Jadi memang masa tak cukup, sampai tidur pun tidur 4 ke 5 jam je setiap hari. Jadi kalau saya tak makan vitamin C satu hari, memang saya sudah pengsan. Ya ke? Ya. Sekarang Vincent kerja di mana? Sekarang saya kerja di PJ. PJ company. Dia macam lebih kurang macam pusat jagaan kanak-kanak dan tuition lah. Okey. Faham? Okay, next. Nama saya Lim Changi. Saya sekarang kerja dekat Keso Putrajaya. Dan saya sebenarnya menghadapi masalah macam kewangan lah. Sebab keluarga saya perlukan duit untuk menampung sara hidup. Dengan mak saya sekali, dia tak sihat, dia perlukan duit untuk pembedahan. Lepas tu saya sekarang tengah sambung master ni, saya pun dari segi kewangan tu satu, lepas tu masa pun macam tak cukup untuk saya nak fokus untuk study, fokus untuk kerja. So saya rasa sangat tertekan lah sekarang. So, Encik Siti, bila you sambung master kan, masa tu you dah dapat kerja ke atau lepas you dah sambung master baru dapat kerja? Sebenarnya saya dah dapat kerja baru saya sambung master. Cuma masalah kesihatan mak saya, lepas tu sara hidup, semua tu dia terjadi semasa I ambil satu sem. Dah start belajar lah. Ya, dan itu yang saya mula rasa macam nak buat assignment pun masa tak cukup. Lepas tu nak bayar yuran pun kadang-kadang saya terpaksa pergi pinjam duit dengan relative semua dan saya rasa malu. So dia segi masa tu and also the kewangan lah. So sekarang Encik Siti ada masalah kewangan dengan time, masa. Yes. Itu je lah. Jadi sekarang Mayu okey ke? Dan ada masalah lain lagi ke? Mayu. My mom sekarang stage 4 punya cancer. Pause. So Mayu sekarang cancer stage 4 lah. So you yang bantu Mayu ke untuk urusan kewangan untuk medically, you yang support Mayu ke? Ya, sebab saya only child family. And then my father pun dah bersara. And then selain daripada wang tu pun masa banyak terpakai kena bawa mak pergi hospital, bawa balik, nak tunggu appointment everything. Sebab mak saya pun jalan pun tak berapa tak convenient kan. So saya terpaksa hantar dia. Dan kerja saya pun terpaksa minta banyak cuti kadang-kadang untuk jumpa appointment doktor. And then disebabkan benda tu juga I selalu ditegur oleh pihak atasan saya. Dia cakap saya macam kerja tak fokus, macam tak capai KPI. Tetapi saya memang dah struggle lah untuk buat semua benda ni. And then I rasa duit pun tak cukup, masa tak cukup. And saya mula rasa kerja ni like it's very stressful dah. So sekarang you rasa macam stress lah disebabkan ada komitmen-komitmen lain, betul kan? I wouldn't say commitment, tetapi macam bebanan. Okay. Tapi you ada tak bincang you punya current situation dekat you punya management? I ada jumpa dengan HR
bukan saya jumpa lah, saya dipanggil untuk jumpa HR sebab saya punya prestasi menurun. I ada bincang sikit, I ada cakap sikit pasal benda yang saya alami. HR officer tu pun suruh saya try to sort it out sendiri. Dan dia kata at most syarikat boleh, Pekeso boleh berikan, boleh macam give bantuan sikit, tapi bantuan tu pun macam tak cukup. And dia tak dapat selesaikan masalah di mana saya tidak dapat berikan fokus sepenuhnya. Sebab bukan saya tak nak bagi fokus, sebab saya memang sangat letih. I need to run all over the place. And then kadang-kadang sampai kerja pun I dah like really very tired. So sekarang you rasa macam penat lah Yeah, sebab bebanan tu. physically, mentally tired, worn out. Faham. So sekarang you nak datang sini pun untuk nak dapatkan bantuan kan? I pun tak tahulah. I rasa I sangat stuff dekat my chest whenever I fikir of all these kind of things yang I terpaksa hadapi. Saya tak tahulah. Saya datang sini pun I cuba. It's very suffocating, saya rasa. You nak tanya? Saya nak tanya. Boleh silakan. Kita kan JLCD cakap kerja apa tu kan, kalau saya nak tahu macam mana, maksudnya pukul berapa pergi kerja, lepas tu balik rumah, jaga rumah, nak tahu schedule lah. Kerja 9 to 5, and then kadang-kadang hospital kan appointment dah set masa tu, and then you have to go earlier to appointment. So kadang-kadang I kena minta cuti like a few hours to keluar. And then Every month ada like a few weeks, a few weeks akan perlu keluar lah. And then sometimes OT kena buat, kerja sampai like bawa kerja tu balik rumah buat. Tu pun kadang-kadang I kena jaga mak, kena saya pun ada kerja sampingan malam. I ada ajar tuition sebab nak tampung duit tu. So itu pun sangat very tiring lah. All of that add up to how tired I feel. Tapi mak you boleh jalan lah, boleh jalan semua. Cuma waktu you pergi kerja, mak you boleh stay kat rumah seorang-seorang. Boleh, cuma dia kalau nak nak pergi hospital jumpa doktor tu, dia tak drive. And then I feel like I need to assist her to see the doctor because sometimes she get lost in the hospital or something like that. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya dekat LCD? Okay. So when you see Mr. Aziz, I would like to ask. Okay. So if you see someone who tried all his effort, cuba sedaya upaya untuk membantu mak dia harungi apa yang mak kamu sedang alami, apa yang kamu rasa terhadap orang ini? Rasa dia sangat dia memang sangat sayang akan ahli keluarga dia lah. Dia sanggup berkorban, tetapi lama-kelamaan dia macam lilin lah yang bernyala. Dia pun tak dapat tahan lama, dan the light will go out eventually, and then everything will fall into darkness. Ada tak apa-apa nak tanya dekat LCD lagi? So sekarang Cik LCD kata
you cancel dah stage 4 sekarang. So sekarang you pun buat kerja di Perkeso kan? Belajar, then you nak buat tuition lagi kan? Malam-malam ada buat. Ya. Pergi tuition lagi. So macam mana you manage you punya masa setiap hari? Sebab you rasa you kata you penat kan? So you buat 3 kerja. Dia tak ada, for me there's no non-stop. Hmm. It's like continuous. Dah balik, kena drive balik, makan and then terus sambung kerja ataupun jaga mak. Everything is macam tak ada masa langsung. I dah cuba untuk keluarkan masa like for today punya sesi pun sebab my supervisor suruh saya cuba join ini and dia beri permission untuk saya join waktu ini, baru saya dapat keluar untuk for this kind of things. So kalau tak, memang I feel like my body is working all the time. Kerja tu tak akan habis. So nowadays you memang rasa macam penat je lah setiap hari. Macam overwork lah everyday macam tu. Ya, ya macam nak burn out sikit, tetapi pun sebab nak tanggung kos perubatan semua tu, saya terpaksa buat jugalah, walaupun kerja tu saya dah mula hilang kepuasan kerja saya, dan saya juga rasa macam mental well-being saya pun dah terjejas sangat. Berapa gaji you sekarang kalau I boleh tanya lah? Dia macam 2,200. And then tuition malam. Tuition malam tu satu bulan tu saya boleh dapat extra about RM400. Okay. So far you rasa yang mana satu you nak handle susah sekarang? Time ke atau kewangan tu? Nak manage yang mana satu rasa macam yang nak bagi stresskan you? Tak tahulah, sebab saya rasa dua-dua ni saling bersangkut paut. I tak ada masa, sebab apa saya kena dapatkan duit tu, and then duit tu pun is important untuk my mum punya kos perubatan and also my family punya kos hidupan. Walaupun masa saya nak adjust, saya pun tak tahulah yang which one I should adjust first, or if there is a solution to this issue. Okay. Okay, Winston nak bantu dia ke? Bagi apa bercadangan ke? Macam mana dia nak manage dia punya time ke, kewangan ke macam mana? So, Siti, sekarang kamu ada, kamu pernah fikir tak untuk buat kerja lain sebab selain daripada tuition, mungkin kerja lain boleh dapat lebih banyak wang? Pernah pergi cari tak kerja lain? Saya buat tuition sebab saya boleh buat dekat masa yang saya free, dan saya boleh adjust untuk kanak tu, untuk student saya untuk buat dekat masa yang saya free tu. Kecuali I rasa I pilih Kerjaya tu sebab that's the reason lah, the flexibility dekat masa yang saya boleh adjust dekat waktu malam. If nak kerja benda lain, yang kerja shift, saya rasa macam I tak boleh nak tampung, I tak ada masa nak slot in, sebab I kena jaga mak saya malam tu juga, and I kena buat kerja yang saya kena bawa daripada Keso. So it's very hard for me to commit another shift job. Kalau I buat tuition tu, saya boleh buat sendiri, I boleh tentukan masa tu, and then I boleh cancel kelas kalau I memang tak boleh buat. You tak nak buat tuition tu full time ke? Kat rumah kan? So boleh jaga mak juga, boleh. Saya punya student tak banyak,
I boleh dapatkan beberapa saja, and then I memang ada terfikir kalau boleh saya ada jumlah student yang cukup, gaji yang cukup, dan saya pun lebih prefer lah untuk buat kerja tersebut. Cuma sekarang ni student saya tak banyak, and kalau saya quit saya punya full time job sekarang ni, saya takut nanti nak cari kerja pun susah. Ya, so saya tak berani nak quit the current Pukeso punya job. Macam tu lah. So sekarang LCD tengah cari kerja lain juga Ya. yang gaji lebih tinggi lah. Ada tengok-tengok lah. Tapi sebab saya juga tengah study kan. Study. So dia macam I fikir maybe I should let go of my studies in this case lah. Tak boleh. So ada plan macam tu sekarang. Ya. Because financially and time constraint tu saya tak boleh lah. So macam LCD kata maybe you nak drop you punya study sekarang kan. Kalau you nak, macam you kata nak drop, tapi you sanggup ke nak drop? Saya memang tak sanggup tapi terpaksa lah. Paksa. Tapi pun tak ada macam you tak betul kan, dah tahu lagi kan nak drop ke, still dalam thinking lagi kan, still fikir benda tu kan. Saya rasa kalau keadaan sekarang ni berterusan untuk 1 bulan lagi, mungkin saya akan tulis untuk letter deferment, defer saya punya SEM dulu. Dan kalau betul-betul masa tu tak ada perubahan, saya terpaksa stop juga, quit my study. Saya rasa mesti ada jalan penyelesaian untuk keadaan sekarang. Yang saya boleh cadang kepada LCD adalah cuba kontak, cuba hubungi pusat-pusat jagaan kanak-kanak yang seperti saya punya. Sebab mereka ada banyak connection, mereka ada ramai kanak-kanak kat situ yang mungkin memerlukan tuition. Cumanya mereka tak jumpa guru tuition bagus saja. Jadi saya pernah tengok guru tuition yang bekerja sama dengan pusat jagaan kanak-kanak. Satu kelas diorang boleh kawut keuntungan 700 satu kelas 2 jam. Jadi mungkin LCD boleh cuba untuk hubungi pusat-pusat seperti ini. Mesti ada jalan penyelesaian punya. Encik LCD jangan risau sangat kena percaya. Encik LCD boleh mengharungi cabaran ini. So macam mana LCD boleh tak terima ke, macam pendapat Encik Vincent boleh terima ke, atau you ada macam cadangan lain nak buat ke? Saya rasa it's a good suggestion. Cuma saya takut masa itulah. If it's like a part-time job, mungkin boleh try. Tapi kalau full-time, saya takut nanti macam mak saya tiba-tiba kena jumpa appointment ke, ataupun appointment cancel, kena reschedule. Saya takut nanti saya tak boleh beri komitmen kepada pekerjaan tersebut. Tapi maybe I can check it out and see boleh ke mereka menerima keadaan saya dan sanggup tak mereka nak hire saya untuk kerja. Because 7,000 tu I rasa itu sangat lumayan. Tapi I kena check back lah, tanya lebih sikit. Sekarang seorang dah ada bagi cadangan untuk LCD kan. So you rasa macam sekarang okey kan, still ada lagi kita punya klien yang boleh bagi pendapat mereka. So far you boleh rasakan apa dia nak bantu dekat you? I boleh nampak dia cuba untuk bantu saya dari segi kewangan lah. Like cari satu alternatif pekerjaan yang lain. Saya juga menghargai cadangan daripada Cik Vincent. Tapi itulah
sendiri fikirlah dengan mereflectionkan okey ke tak nak. Okay, tapi you take your time. Kita pergi ke Natasha dululah. Apa pendapat Natasha tentang dia punya masalah sekarang? Okey. Tentang saya punya masalah. Saya saya tengah belajar master counselling. So saya kerja juga. Tapi saya kerja dalam bisnes. Business. Kerja Okey. dalam bisnes. Lepas tu saya sebenarnya memang ada minat dalam counselling. Cuma saya tak belajar counselling dengan degree. So saya belajar bisnes, so saya pun buat bisnes. Lepas tu macam saya rasa nak buat balik counselling. Macam saya nak buat, saya nak bantu orang-orang lah. Jadi saya pun Macam Natasha memang ada minat lah nak bantu orang. So yang pilih kaunseling tu memang Natasha yang buat cadangan. Macam memang Natasha yang buat pilihan ni ke? Lepas dah dalam bisnes apa semua, lepas tu saya rasa saya banyak juga jumpa klien saya, bisnes apa semua. So saya pun jenis yang suka borak. So bila saya borak dengan klien-klien saya, diorang semua cerita masalah diorang apa semua. So dari situ saya rasa macam nak tolong diorang. Jadi saya pun buat keputusan untuk ambil master counselling. Tapi bila saya dah ambil master counselling, parents saya pula tak setuju. Tapi saya ambil jugalah sebenarnya. Saya ambil, saya sekarang dah set kedua, baru set kedua. Lepas tu family saya sama macam saya, macam bila family saya tak suka, saya pun rasa macam betul ke saya ambil ni. Tapi memang niat saya memang nak tolong orang. Tapi pada masa sama saya nak parents saya pun faham juga dengan saya punya ni. Macam saya nak support dia orang juga, tapi dia orang macam tak support saya. Dia macam suruh saya macam pentingkan lagi bisnes. Kan dah ada kerjaya saya sendiri kan. So macam Natasha awak ni cakap macam parents you dah sokongkan bila you nak pilih kaunseling kan. Tahu tak sebab apa mereka tak nak you sambung master dalam kaunseling? Sebab dia kata nak buat apa kerja kaunseling, nak buat apa lagi kan. Kan dah ada bisnes, just fokus on bisnes lah. Saya punya kelas weekday sebenarnya. Jadi saya macam saya tinggalkan bisnes saya tu, saya bagi anak buah saya yang jaga, saya akan pergi kelas. So macam terabai jugalah kat bisnes tu. So parents saya mungkin tak suka daripada situ. So yang business tu family business? Bukan, bisnes saya sendiri. Business sendiri. So you punya business you bagi dekat orang lain untuk urus? Saya ada anak buah saya, ada pekerja saya. So sekarang you punya hubungan you dengan family you okey tak? Ma dengan bapa you okey tak? Sebab you kata macam dia orang tak sokongkan you bila buat master dalam counselling. So macam mana hubungan sekarang? Hubungan, kan nak cakap, diorang cakap je. Cuma macam tak mesra jugalah macam dulu. Macam apa-apa akan kaitkan dengan belajar. Kita macam, tapi esok saya nak pergi kelas kan. Nanti saya cakap dengan mak saya, okay nak pergi kelas. Saya tu mulalah dia macam nak pergi kelas. Buat apa nak pergi kelas, dah pergi kerja, dah ada kerja. Natasha weekends class macam tu? Weekdays. Weekdays class. Okay. Maybe that's why you tak pergi kerja. Mereka rasa macam you fokus kepada you punya studies. Dia tak suka macam tu lah. So adik nak bagi pendapat ke macam Natasha punya situation boleh kait ke, atau nak bagi pendapat ke? Saya tak tahu pendapat lah, tapi saya rasa sangat envious of a condition di mana dia boleh tinggalkan kerja untuk belajar, tapi saya tak boleh. Itu perasaan saya. Okay, Natasha kata Natasha dah berhenti kerja, dah sambung master. Tapi yang bayaran tu siapa buat? Saya tak berhenti kerja, cuma saya bagi pekerja saya yang buat kerja saya tu. Business still on, so saya ada dapat je duit. So saya beli duit tu, saya boleh guna untuk study saya lah. You just tak masuk kerja lah. Tapi saya plan untuk stop business bila saya dah dapat master. So kan saya nak fokus dekat counselling. Saya kan nak bantu orang. So you nak cari counsellor lah. So a full time counsellor.